Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Jurnal Wanita bersama Dr. Maiza, kita akan mengupaskan tentang isu-isu haid dan bagaimana persiapan seorang wanita dalam menghadapi haid ini. So doktor, hari ini saya nak minta doktor untuk terangkan sedikit apa itu haid, bagaimana proses haid itu berlaku. Soalan ni memang sering diajukan bukan oleh anak dara tetapi mak bapak dia. Kan kebanyakannya ibu bapa dia akan tertanya-tanya bila first time anak saya akan dapat period, kalau lewat apa yang perlu saya lakukan. Okay, seawal 9 tahun anak gadis ni boleh dapat period. Darjah 3. Darjah 9 tahun, darjah 3. Darjah 3. Betul, seawal 3 tahun, darjah 3. Tapi kalau lebih awal daripada itu sesuatu yang tidak normal, bermaksud ibu bapa kena cakna perkara ni. Tak boleh terlalu awal dan juga tak boleh terlalu lewat. Terlalu lewat bermaksud kalau lebih 15 tahun masih lagi tak datang period, memang parents, ibu bapa kena bawa anak gadis ni jumpa doktor untuk lakukan pemeriksaan. Secara umumnya antara 10 ke 12 tahun. Kan macam tu kan dulu, first period umur 12 tahun kan. Betul. Itu secara general. Itu kira dah normal lah. Normal, kebanyakan orang 10-12 tahun. Okay. So kena ingat keyword dia paling awal kurang dari 9 tahun atau selewat-lewatnya lebih daripada 15 tahun masih lagi tak datang period dan kena jumpa doktor. Ya, ni best friend saya ni, mana-mana pergi saya bawa. Anatomi struktur reproduktif wanita. Yang panjang ni vagina, atas ni adalah rahim, fallopian tube dengan kilang telur. Rata-rata anak gadis ni dia rasa period ni datang pada tube. Salah bukan datang pada tube, tu mitos. Period ni adalah hasil daripada, saya buka sikit, dinding rahim yang luruh sekiranya tak berlaku persenyawaan. Okey. So, makna kata setiap bulan kitaran haid yang normal adalah antara 21 ke 35 hari. Okey, kena ingat tu keyword 21-35. Anything less than 21 days, kurang daripada 21 hari ataupun lebih daripada 35 hari, itu dah dianggap sebagai kitaran haid yang tidak teratur ataupun kecelaruan haid. Kitaran haid dikira daripada hari pertama period bulan lepas ke hari pertama period bulan ni. Nak senang sekarang semua pakai apps. Senang kan? First day catat dalam apps tu, dia akan auto calculate bila kitaran haid dijangkakan yang seterusnya, dan dia akan keluar satu profil tu, dia akan katakan ini adalah kitaran haid wanita tersebut. Contohnya 28 hari, 30 hari. Secara umumnya antara 28 ke 30 hari itu adalah kitaran haid yang normal. Okey, kalaulah kitaran haid ni tak normal, bermaksud kadang-kadang baru selang seminggu period balik. Itu tak normal. Itu satu senario. Satu lagi 3 bulan tak datang period. Betul. Apa ni? Itu satu lagi senario. Ataupun satu lagi senario, datang haid tepat 7 hari tetapi setiap kali haid tu period berketul-ketul banyak. Dah jadi macam sebesar, kadang-kadang sebesar bernumbuk pun ada yang keluar seketul tu kan, sampai terkejut mak bapak kena keluar banyak. Lepas tu heavy pula tu. Ini antara ciri-ciri period yang tak normal. Itu kena cakna. Dan juga ibu bapa juga kena faham dari segi perspektif klinikal, haid berbeza dengan perspektif hukum. Itu kena faham lah. Kita sebagai Muslim, nanti kita discuss dengan Ustazah kan. Berbalik kepada kitaran haid yang normal tadi, setiap bulan wanita akan ada perubahan dari segi hormon kesuburan wanita, dan lazimnya pada hari ke-14 akan berlaku ovulasi. Betul. Maksudnya daripada waktu subuh lah. Waktu subuh, kilang telur ni dia akan, kita panggil ovulation, dia macam meletus lah, telur tu keluar. Kemudian tube ni, jari halus ni akan tangkap telur tu. Dan telur akan tunggu di hujung tube ni. Okey. Now, sekiranya untuk yang dah berkahwin, dari pangkal rahim naik ke dalam rahim, masuk pula satu kita panggil opening di sini, apa orang kata, lubang untuk menyambungkan kepada tube. Dia swim sampailah dia dating dengan telur dekat hujung tube ni. Dia masuk ikut dalam tu, sebenarnya dalam ni wall ada satu opening. Okey. Kita panggil opening yang menghubungkan, lubang lah sebenarnya, menghubungkan antara rongga rahim dengan tube. Betul. So sperm ni yang sepatutnya orang kata super sperm lah, swim sampailah hujung ni, jumpa telur dating kat situ, berlaku persenyawaan. Bila persenyawaan berlaku pada masa yang sama pada hari ke-14 period ni yang secara umumnya lah kan, dini rahim dah start menebal lah. Kenapa dia kena tebal? Sebab dia nak receive baby tadi. Dia nak menerima kehadiran baby tadi, embryo lah sebenarnya, untuk dia menempel kat situ
barulah dia berlekat, jadilah baby dan dia berkembang lah. Tapi sekiranya tidak berlaku penyewaan dini rahim yang tebal tadi, itulah yang luruh sebagai darah haid. Ini kena faham sebab kita ingat darah haid ni darah kotor sebenarnya, datang dari seluruh tubuh, kita flush keluar ikut vagina. Orang ingat telur ni dia tak ada penyewaan, dia pun pergi masuk ke dalam rahim, dia pun dissolve sekali as period. Telur dia tak ada ekor macam sperm. Sebab tu telur ni tak boleh cari sperma. Sperma yang kena swim cari telur jumpa di hujung tiub. Telur ni yang tidak disenyawakan dalam tempoh 24 jam, dia dissolve. Dia kecil je, tak nampak dengan mata kasar, dia hilang lah. Sebab tu kadang-kadang ada orang, terutamanya pesakit yang mengalami penyakit yang disebut sebagai polycystic ovarian syndrome ataupun PCOS, bila darah dia keluar berketul-ketul setelah 3 bulan tak period, dia keluar macam tisu-tisu sikit. Tisu macam daging how to say, macam perut ikan tu, dia ada merah-merah putih-putih sikit, selaput tisu. So dia ingat dia pregnant sebab 3 bulan tak datang haid kan. Tapi sebenarnya dia adalah dinding rahim yang tebal tadi yang luruh. Gini dah tebal sangat maksudnya? Ya, sebab 3 bulan tak period dan dia keluar, sekali keluar banyak. So ini antara ciri-ciri haid yang tak normal. Kita sentuh dulu haid yang bercelaru. Maksudnya bulan pertama datang on time 1 bulan. Bulan kedua datang hujung pula 30 hari bulan. Jadi kita haid dia dah jadi panjang. Instead of 30 hari mungkin 40 hari, mungkin 50 hari, dan dia bercelaru. Okey. Kebanyakannya kalau kita sentuh dari segi remaja ni, sebab dia puncanya berbeza-beza. Remaja sebab dia lain, yang dah berkahwin sebab dia lain, yang nak menopause sebab dia lain. Panjang? Panjang. Jadi kita fokus kat remaja ni dulu, anak-anak yang 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun ni, kalaulah period datang tak betul, kebanyakannya sebab dia first time baru datang period 12 tahun, hormon tu tak matang lagi. So dalam terma klinikal ni kita sebut immature hypothalamus pituitary ovarian axis. Maksudnya dia punya sistem tu tak matang lagi. Kita kena bagi dia masa. Mungkin the first year of period, pada tahun pertama period 12 tahun, 13 tahun dia tonggang-langgang sikit. Tapi eventually dia akan normalize. Jadi kebanyakannya adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Itu yang pertama kita kena tengok. Yang kedua barulah kita kaitkan mungkin dia ada masalah thyroid. Mungkin. Tapi yang pentingnya period dia tetap datang, cuma tak betul. Itu satu kriteria pula. Ada sekumpulan anak gadis ni tak datang period langsung. Bermaksud kita jangkakan mak dia pun tunggulah, agaknya 12 tahun kot anak saya dapat period kan. Tak dapat juga. Tunggu sampai 14. Tak sampai ni. Dah 15 mak dia susah hati dah. Dah anak perempuan seorang kan. So 15 tahun tak datang, maka bawalah jumpa doktor. Antara siasatan awal yang doktor akan lakukan, pemeriksaan umum, general physical examination, tengok from head to toe lah, dia periksa. Kemudiannya doktor akan lakukan beberapa siri ujian seperti ujian darah dan juga scan. Ini antara yang wajib. Dikira badan pun boleh jadi faktor, bukan hanya sebabkan bahagian rahim ke ada masalah. Dia bukannya daripada kita panggil localized cause. Localized mean kawasan reproductive. Tetapi boleh jadi sistemik. Sistemik maksudnya sistem tubuh. Contoh kalau dia masalah thyroid, dia ada masalah kecerahan hormon yang lain, FSH imbalance, masalah PCOS contoh, polycystic ovarian syndrome yang dikesan pada peringkat awal pun menyebabkan period yang bercelaru ataupun disebabkan oleh sistem reproduktif itu sendiri. Contoh, kilang telur dia. Ataupun ada satu keadaan tu di mana selaput dara atau kita sebut sebagai hymen tutup. Kita tutup. Imperforate hymen kita panggil. Itu pun boleh jadi cause. Ataupun yang lagi sedih sikit, jarang sangat berlaku, mungkin satu dalam 6,000 baby perempuan yang dilahirkan tak ada rahim. Kita dah kupas isu period secara general. Macam mana kita nak pantau period kita sepanjang tempoh haid tu? Untuk senang sekarang ni, kalau dulu zaman-zaman saya dulu kita pakailah kalender besar, kalender kuda tandalah first day. Sekarang semua mudah, semua di hujung jari, download je mana-mana apps. Ovulation day lah nama dia, ataupun my diary lah, my period diary, boleh je download, catat, tandakan first day period kita, dan apps tu kebanyakannya memang akan auto calculate jagaan period yang seterusnya. Kini boleh depend on the apps juga lah. Penting kita pantau period, barulah kita tahu period kita ni regular ke tak, period kita ni dari segi flow, dari segi gejala dia sebagai contoh sengguguk yang teruk, adakah itu normal? Kadang-kadang kita tak tahu, normal kot sakit ni, normal kot period 10 hari. Sebenarnya tak. Secara umumnya period ni lebih kurang 4 ke 7 hari.
Okey, tapi paling panjang ada juga boleh sampai ke 15 hari. Anything more than 15 days period flow ni yang panjang tu dah tak normal dah. Period flow macam mana, ada tak gejala, contoh sakit ataupun senggugut yang teruk, darah tu banyak sangat ketat sampai orang kata ada ketul-ketul, dan kena tukar pad banyak kali. Itu kalau pakai pad lah, kena tukar banyak kali sampai melimpah-limpah. Dari segi terma klinikal kita panggil clots and flooding. Clots yang sikit is kira normal sebab memang Sikit-sikit, kecil-kecil is okay. Tapi kalau clots dah besar 20 sen, 50 sen, besar tu, itu tak normal. Dan kita akan perasan sewaktu 2-3 hari sebelum period tu, dia dah ada dah sedikit perubahan mood. Dia rasa mungkin breast sengal, rasa panas sikit. premenstrual syndrome tu. Yes, PMS. kita sebut sebagai PMS. So benda PMS tu pun is normal sebenarnya. Normal, asalkan tidak keterlaluan. Keterlaluan. Jangan lupa like, subscribe and share Jurnal Wanita bersama saya Dr. Maiza. Mari sama-sama menyokong projek klinik Medical Village yang diusahakan oleh Cinta Siram Malaysia. Layari cintasirammalaysia.com untuk maklumat lanjut. Your help, their future.